Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada pagi ini. Terima kasih Dr. Nolia Amin. Waalaikumsalam. Nur Aizah Rifin. Kita masih ada 3-4 orang pagi ni. So kita sembang dulu sebelum kita teruskan ni. So apa khabar semua? Mungkin ialah ada yang berpuasa sebab kita berada di hari putih. Maksudnya hari ni adalah 13 Syaban. 14, 15 adalah kita disunatkan berpuasa setiap bulan, bukan bulan Syaban saja. Tapi kebetulan pula dia jatuh hari Selasa 13. Jadi semalam kita puasa Isnin. Jadi 13, 14, 15 dan hari Khamis 16. Jadi kita puasalah 4 hari, 3, 13, 14, 15 Selasa, Rabu, 15 hari Khamis. Jadi kita berpuasalah 4 hari putih ni. Alhamdulillah, kita cubalah laksanakan. Kita duduk di rumah, bukan ke mana-mana. Kita tidak penat melainkan penat yang kita carilah. Sebab orang kata penat yang saya cari, maksudkan kita duduk rumah, kita sibuk nak cari kerja supaya kita tidak boring dan sebagainya. Namun seharusnya kita tidaklah boring sebab kita ada pelbagai perkara yang boleh kita laksanakan. Kita boleh meneruskan tadarus Al-Quran sama ada bersama anak-anak atau kita duduk membaca Al-Quran, kita muhasabah diri, kita membanyakkan solat. Ini solat duha sudah ke belum? Kalau belum, sebentar lagi masih ada masa. Tapi sebenarnya tidak salah kita masak, mengemas rumah, itulah yang terbaik dan kita membawa niat yang baik, insya-Allah kita diberi pahala oleh Allah. Tapi dalam suasana begini elakkanlah pembaziran kita guna apa yang ada. Dan dalam WhatsApp, Facebook saya bonda selalu sebut tak usahlah beria-ia sangat nak mencari sebuah yang terfikir di kepala. Mari kita buka freezer kita yang lama-lama tu, kita masak supaya dia tidak membeku sehingga luput, tak boleh diguna lagi. Kita kena ingat firman Allah, innal mubazzirina kanu min akhwani syayatin. Kita janganlah membazir kerana itu perbuatan syaitan. Jadi sepatutnya dalam suasana kita teruji begini, kita lebihkan banyak membanyakkan kita punya tawaduk, rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri setiap masa, adakah kita ni pembazir? Adakah kita ini bagaimana kedudukan kita untuk kita baiki? Inilah peluang dan masanya. Mungkin selalu kita sibuk sendiri, kita tak tengok freezer kita. Kita fikir tu keras, susah nak masak, saya beli je yang baru. Betul tak? Betul kan Dr. Fuada? Jadi Salasia Syari kan, Waalaikumsalam. Jadi kita fikirlah yang itu. Kita ada 7-8 orang, kita jalan terus
saya tidak banyak menunggu sebenarnya, sebab kita seharusnya menggunakan masa sebaik mungkin. Mana yang tertinggal dia boleh share, dan dalam timeline saya pun tinggalkan saja, dan sebahagiannya telah pun bonda masukkan dalam channel YouTube mana-mana yang nak tengok. Sebahagiannya tak masuk lagi semua, tak sempat lagi nak masukkan. Yalah, nak beritahu gaya-gaya orang tua ni, nak guna peralatan canggih ni, godeh sana godeh sini jumpa juga. Ada channel YouTube insyaAllah, Siti Ruqayyah Tibet lah, kalau nak cari ada. So boleh tengok nanti di situ secara bersiri, sebab saya tahu ramai yang tak ikuti secara bersiri, susah nak faham kan. Okey, kalau suara saya agak perlahan sikit hari ni, bonda cuba kuatkan pagi ni macam tak berapa nak tak berapa nak sihat sikit. Bukanlah tak sihat, tapi sedikit letih Apapun kita, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dipanjangkan umur dan kita masih diberi peluang untuk bersama dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan malaikat yang membawa rahmat kepada kita di bumi, yang berniat untuk menuntut ilmu, betulkan niat kembali. Siapa yang masuk tidak niat lagi untuk ilmu tadi, kita boleh niatkan dalam hati kita. Jangan kita, tadi kita sebenarnya, tapi kita itulah yang kita, kadang-kadang kita buka-buka, ada ni, kita terus niat dalam hati. Saya nak tengok ni supaya sama-sama mencari. Okey, maaf ada call masuk, jadi saya tak berani nak cakap macam minta maaf okey. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 55 surah Al-Kahfi, sambungan daripada yang lepas, ialah di mana yang lepas, ayat-ayat yang lepas Allah, saya katakan Allah menempelak kita bila kita mengikut pujukan iblis untuk mengingkari, bukan kita, yang mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita terpelihara tidak beriman kepada Allah dengan tidak memikirkan bahawa sebenarnya yang kita syirikkan itu, maksudnya iblis itu adalah musuh Allah, musuh kita, dan tidak pun menjadikan kita buga, tidak menjadikan bumi dan langit. Hari ini kita baca ayat ke-55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. Dia kata, dan Allah tidak menghalang manusia daripada beriman tatkala datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan memohon ampun. Maksudnya begini, bila mereka dahulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi apabila turun Al-Quran, bila turun saja Al-Quran memberikan petunjuk, Allah tidak menegah mereka untuk beriman kepada Allah, ataupun tidak mengatakan bahawa mereka ini sudah kafir, tidak perlulah untuk beriman kepada Allah. Lalu Allah kata mereka boleh berminta ampun, yastaghfiru rabbahum ala an ta'tiyahum sunnatal awwalin aw ya'tiyahumul azaba aw ya'tiyahumul azabu qubula. Dia kata ataupun tidakkah illa ayyatiyahum sunnatul awwalin. Sebab itu kata bonda tak apa sihat cakap pun lain nak keluar, lain dia keluar. Illa ayyatiyahum sunnatul awwalin, melainkan telah didatangkan kepada mereka maksudnya mereka tu degil lah nak ikut juga, ataupun nak selewengkan apa kitab yang sebelumnya,
maka ataupun didatangkan azab pada mereka yang apa mereka hadapi. Sebenarnya begini ya, apabila seseorang itu tidak beriman, kemudian datang ayat Quran, datang Al-Quran, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sebab dia perantaraan Nabi sebelum itu ya. Nabi sebelum itu telah menurunkan dan mengajak umat, dan ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan ada keturunan yang dah beriman tu pula kembali tidak beriman dan sebagainya. Maka Allah kata bila turun Al-Quran, sepatutnya mereka beriman kepada Al-Quran itu, kerana Allah tidak tegah dan Allah Maha Pengampun. Dia menerima permintaan ampun daripada mereka yang kafir tadi. Dan perkara ini perlu diingat bahawa mereka yang bukan Islam hari ini, yang belum lagi kembali kepada fitrah, apabila mereka kembali kepada fitrah dan memeluk Islam, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya sebelum ini, dan dia kembali sebagai seorang hamba yang baru lahir. Kalau saya lah 60 lebih tahun, 66 sudah. Kalau 66 tu nak kena sebut dekat 70 sebab lebih daripada 65 maka dosa pahala kita yang dikira itu agak panjang. Tetapi bagi orang yang baru memeluk Islam, mereka adalah seorang yang baru, seperti baru lahir. Begitu sekali Allah membuka peluang kepada mereka yang tidak menerima Islam tapi mahu menerima Islam, maka Allah akan memulakan pengiraan dosa pahalanya bermula daripada dia masuk Islam. Saya teringat kisah pergi tempat orang asli. Oleh kerana agaknya adalah di antara pendakwah bercerita begini, maka dia pun buatlah alasan. Saya kan ustazah, dia kata, tak mahulah peluk Islam sebab kalau peluk Islam nanti berdosa. Itu faham dia. Kalau macam ni tak ada apa, tak dosa, tak pahala, dia kata. Jadi itu juga tanggungjawab kita untuk memberitahu bahawa memang ada dosa pahala setelah beriman, setelah masuk Islam. Tetapi kalau tidak beriman, tidak masuk Islam, semuanya dosa. Tidak ada pahala, bukan tidak dosa. Dia fahamkan bahawa masuk Islam baru ada dosa. Itu yang dia takut. Kadang-kadang kita geli hati, tetapi kita tak boleh geli hati. Itu tanggungjawab kita untuk memberi faham kepada mereka. Mudah-mudahan mereka faham. Macam tentang COVID-19 ni lah. Cuba kita tengok. Apa yang sebenarnya yang kita faham? Kenapa kita diminta berkurung di rumah? Yang faham tu ramailah. Dia tahu untuk memutuskan rantaian supaya tidak berlaku jangkitan dan sebagainya. Namun ada yang tidak faham. Mereka menganggap bahawa kita tak keluar sebab takut nanti polis tahan, nanti kena tangkap, nanti kena soal siasat dan sebagainya. Bukan masalah soal siasat, tetapi masalah penyakit. Begitulah analogi, perbandingannya antara orang yang mahu menerima petunjuk Allah, hidayah Allah dengan tidak. Dan Allah juga sudah memberitahu, nanti kita akan baca lagi, bahawa Allah sebenarnya memilih ataupun menentukan orang itu mendapat hidayah ataupun tidak. Namun sekali lagi, kita ingatkan diri kita sebagai da'i bahawa kita perlu berdoa. Mudah-mudahan semua mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita, tanggungjawab kita adalah menyampaikan. Macam bonda lah. Bonda pun bukanlah hebat sangat, tetapi tanggungjawab untuk menyampaikan apa yang bonda tahu. Sama ada yang mahu menerima, ada yang mahu belajar atau tidak. Saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada, dan ada yang mendapat ilmu. Kadang-kadang dalam majlis ilmu ini, saya nak beritahu orang yang belajar itu mendapat ilmu lebih daripada guru. Maksudnya ilmu dia lebih tinggi daripada guru tadi.
Kadang-kadang guru pun ikut belajar ketika dia mengajar. Bukan kadang-kadang, selalunya begitu. Dan itulah dia hidayah Allah. Itulah dia rahmat Allah. Itulah hikmah yang Allah beri dalam majlis ilmu. Saya percaya semua guru-guru yang melihat saya benda bercakap ni, semua rakan-rakan saya tadi saya nampak ada Ros Idayu Sabran, ada tadi Fuada, ada Akasha juga pensyarah, ada Nur Asia juga guru. Semua terasa kan bila kita mengajar, ilmu kita bertambah, tidak akan berkurang. Itulah sebabnya benda buat live ni bukan seronok-seronok, nak tunjuk kat orang. Tidak ya, na'udzubillahi min zalik ya Allah. Subhanallah. Tetapi ingin mencari rahmat Allah. Sama-sama kita ke syurga. Sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf kalau bunda ulang perkara ini banyak kali. Kerana peringatan itu perlu diulang banyak kali. Okey. Dan kita dah lihat tadi bahawa mereka yang kufur itu, mereka yang kafir itu, yang tidak Islam itu boleh saja menerima Al-Quran. Zaman orang yang Allah buat ceritakan yang sebelum inilah. Dan mereka boleh meminta ampun, tetapi mereka ni berdegil dan mereka lebih memilih ataupun mereka tidak percaya bahawa azab akan berlaku. Sebab itu Allah katakan orang-orang dahulu atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Dia sendiri sudah lihat azab-azab yang terdahulu. Sebenarnya umat terdahulu maaf kalau suara saya ni nak minum. Alhamdulillah insya-Allah sampai puasa, jadi tak boleh minum. Jadi umat terdahulu telah ramai yang diazab oleh Allah semasa di dunia lagi. Semasa di dunia lagi. Itu sebahagian kecil daripada balasan Allah kepada mereka. Kita lihat zaman Nabi Nuh, mereka dibawa habis kerana banjir melainkan yang beriman kepada Allah. Kita melihat Fir'aun ditelan Sungai Nil dan macam-macam lagi. Cerita itu ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, tetapi mereka mengingkarinya. Dan didatangkan lagi dalam cerita dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka tetap juga kufur, maka Allah kata memang mereka ini termasuk orang degil, maka akhirnya mereka akan diazab. Okey. Ayat seterusnya, ayat 56. Tak maaf suara saya. Rosharta MK. Saya kira saya kenal Puan Ros ni. Dia termasuk juga dalam penulis, tetapi bunda pernah pergi, kalau tidak silap lah, pergi ke mana, Perak ke mana tinggal dia mengajar masak. Betul tak Puan Ros? Tapi mungkin dia tak ingat bunda. Zaman-zaman tu rajin pergi belajar. Macam-macam nasi dia ajar. Itu juga pahala. Saya nak sebut ni, itu juga pahala sebenarnya. Seandainya orang yang pergi belajar itu menjadikan punca pendapatan apa yang dia belajar, maka itu amal jariah kepada Puan Ros tadi. Kepada yang mengajarlah masak-masak dan sebagainya ni. Apatah lagi kalau mereka masak untuk keluarga, menenangkan hati keluarga, menggembirakan keluarga, masak untuk mensedekahkan kepada orang lain, itu semua amal. Dan orang yang mengajar itu akan mendapat pahala yang berterusan. Okey, itu selitan saya lah, terlanjur nampak nama guru saya lah masak. Saya tak tahulah dia ingat saya ataupun tidak. Okey. Ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Sebelum ini dalam ayat-ayat, tak ingat, bunda tak ingat dah ayat ke berapa, tapi bunda ada sebutkan bahawa ada yang dikatakan tabsyir, ada yang dikatakan inzar. Tabsyir berita gembira, inzar adalah amaran. Jadi
Allah kata, aku tidak utuskan para rasul melainkan untuk memberi berita gembira dan juga memberi peringatan ataupun amaran. Kita sebut amaran tu, kalau zaman PKP ni, dok ingat amaran yang kita tengok kat TV tu, jangan keluar dan ini semua. Amaran lah tu kan. Okey. Dan Allah sebutkan jadi para rasul itu diutus. Manursilu. Tidak aku utus. Manursilu itu, ma itu Nabi. Dan ada pengecualian. Illa. Maksudnya tujuan rasul itu diutus untuk membawa berita gembira dan juga memberi amaran. Memberi berita gembira kepada mereka yang beriman. Beramal soleh. Tetap imannya. Beramal soleh. Mereka akan mendapat syurga Jannatul Firdaus. Yang kita ulang-ulangkan dalam doa. Tolong ulang-ulangkan ya. Mohon ya Allah, berilah aku Jannatul Firdaus. Berilah aku Jannatul Firdaus. Tak boleh bahasa Arab. Beri bahasa Melayu yang kita faham itu lebih mendalam. Ya. Dan kita minta jauh dari api neraka. Bagaimana cara kita nak minta syurga atau mendapatkan tabsyir tadi, menjauhi daripada apa yang diinzar, kita bersama keluarga, ialah dengan doa supaya kita tetap iman. Iman kita sentiasa tidak berubah-ubah, tidak tergoyah, tidak terganggu. Sebab yang ayat-ayat yang lepas saya nak kaitkan, ayat yang lepas mengatakan iblis sentiasa mengganggu. So gangguan iblis itulah yang kita takut. Sebab itu kita berdoa, Allahumma amitna bil iman, Allahumma sabbitna imanana. Itulah doa-doa yang selalu kita sebut. Jadi tidak perlu, kadang-kadang kita berdoa memanglah Alhamdulillah lepas solat fardu, lepas ini, kita maksudnya ingat saja kita doa lagi. Ingat saja kita doa lagi. Tak perlulah tunggu ustazah baca doa baru kita aminkan. Kita baca sendiri. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Arab, kita guna bahasa Melayu. Ya Allah, tetapkanlah iman aku ya Allah. Kalau rasa saja ada rasa macam ragu, terus auzubillahi minasyaitanirrajim, astaghfirullahalazim. Itu terus-terusan di mulut kita. Mudah-mudahan iman kita terpelihara. Anak-anak kita juga. Inilah peluang kita berada bersama anak-anak. Terus mendidik dan membelai mereka dengan doa dan doa untuk keimanan yang kukuh di hati mereka. Okey, seterusnya. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili. Bila rasul itu diturunkan membawa tabsyir, membawa inzar, apa mereka buat orang kafir ini? Yujadilul ladzina kafaru. Orang kafir ini mujadalah, menentang. Dia bukan mujadalah tu berbincang untuk menerima. Dia ada perbincangan ini, ada tujuan untuk menerima. Ada tujuan untuk melawan. Kalau dalam politik ni kita selalu tengok. Jadi macam itulah. Sebenarnya kalau kita perhatikan debat orang politik bukan semasa dalam masa COVID-19 kuranglah sikit. Mudah-mudahan kuranglah, tak maulah dengar. Kita boleh bayangkan, kita buat analogi macam ni lah. Macam mana benar pun si A bawa, si B kata salah. Macam mana benar pun si B kata betul, si A kata salah. Sebab itu saya benda pening, banyak tak ikuti perbalahan begitu. Begitu juga, lebih teruk lagi, orang kafir ni dah terang-terangan para rasul, termasuklah Rasulullah kita, Nabi Muhammad, membawa tabsyir dan inzarnya ini, tetapi kufar, bukan dia tak tahu perkara itu tidak betul, tetapi sengaja bermujadalah, mencari kesalahan, mencari sesuatu yang sehingga para rasul itu kata, oh kamu betul lah, tapi tidak akan berlaku. Sebab itu dia kata, yujadilul lazina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa, untuk melawan atau menghapuskan kebenaran. Begitu sekali orang kafir ini untuk menghapus kebenaran. Kita pun dah baca hari itu bahawa dia kata wa kanal insanu aktsaru syai' jadala.
Manusia itu memang suka bantah saja kerjanya. Melainkan orang yang berimanlah, orang yang akur, orang yang tidak ego, orang yang tawaduk kepada Allah, tidak akan sering membantah. Betul tak? Dalam kita teruji ni, kita lihat. Orang yang beriman, dia akan kata ini ujian Allah. Mungkin kita ni banyak dosa. Tapi orang yang tidak beriman, macam-macam boleh berlaku. Keluar daripada mulut rasa tidak puas hati. Rasa tidak akan menyesali itu dan ini. Kenapa dulu kerajaan lambat buat ini, kenapa begini, kenapa dia tidak buat begini. Padahal berbagai usaha telah dilakukan. Tetapi dugaan Allah masih mahu lagi memberi kita merasai ujian ini untuk lebih keimanan dan memantapkan keimanan kita. So itu yang perlu kita patuh dan tunduk. Jangan kita mujadalah terus. Dan seterusnya Allah kata wattahazu ayati wama unziru huzwa, dan mereka jadikan ayat-ayatku. Wattahazu ayati, ayat-ayatku, tanda-tanda ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah itu mereka jadikan apa? Wa ma ziru, dan apa yang aku apa yang aku berikan amaran itu huzwa, diejek-ejek, dipermain-mainkan. Diejek-ejek begitulah ya. Ini manusia biasa begitu. Macam saya suka buat perumpamaan apa yang berlaku depan mata kita. Kawalan PKP ni pun boleh diejek-ejek. Apa nak takut? Kita takut Allah. Sebenarnya cara disebut pun kita takut Allah tu pun kita dah tahu. Itu ejekan sebenarnya. Sebab Allah menyuruh kita, melarang kita daripada mencari bahaya, membahayakan diri kita. Di awal dulu, live bonda ada sebut dah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Wala tulqu anfusakum biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan dengan tangan kamu sendiri. Kalau Allah dah larang begitu, kenapa kita tak kata kita tak takut pun? Kita takut Allah sahaja. Bagaimana cara kita takut kepada Allah? Ini berupa ejekan. Please, kita kena sedar bahawa apa yang kita hadapi ini meminta kita menjadi hamba yang patuh, hamba yang tidak ego, hamba yang sentiasa menjaga tutur katanya, teramat memerhatikan supaya kita tidak tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya dah tengok ada Hayati Hamim. Terima kasih. Pagi-pagi bila saya iklankan hari ini kita punya live, dia dah share. Mudah-mudahan share juga live ini sebab orang lain boleh tengok. Terima kasih. Inilah teman daripada Akademi Bonda Noh. Sama-sama menulis untuk mencari redha Allah, sama-sama menulis untuk menyampaikan ilmu. Waalaikumsalam Hayati. Okey, tu Bonda letak buku relax lah tu. Hayati juga ada menulis dalam buku itu. Jadi bolehlah kalau nak dapatkan buku itu daripada dia, boleh. Bonda juga ada. Tapi yang dekat-dekat di Pahang sana, rakan-rakan yang inginkan buku tu bolehlah order terus dengan Puan Hayati ni. Akasyah juga ramai lagi. Okey. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dalam ayat 57. Kita tengok masa. Kita ada masa lagi untuk baca satu ayat lagi. Diam tak diam ya, perempuan, sahabat, tuan-tuan, sahabat yang dikasihi Allah, disayangi Allah. Kita dah habis separuh daripada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita boleh habiskan dengan baik. Doakan kita sama-sama sihat. Saya risau juga pagi tadi rasa tidak boleh.
Tapi alhamdulillah Allah masih beri kekuatan, Allah masih beri kemampuan. Kita teruskan juga walaupun kita baca 3 ayat, 4 ayat, insya-Allah kita boleh habis ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman dah mulalah saya ni وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Maaf kalau benda ni muncullah hafal sikit ayat ni. Jadi boleh baca sebab benda macam tak berapa nampak. Terambil Quran kecil pula, tidak terambil Quran yang besar. Okey. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhanmu. Maksudnya, kenapa daripada ayat yang lepas pun kita ada baca bahawa Allah kata sebenarnya kita ni menzalimi diri kita. Kalau kita tidak mengingati, tidak menghayati ayat-ayat Tuhan. Sebab Allah dah beri bukti. Allah dah terangkan dengan jelasnya dalam Al-Quran. Juga dalam kitab-kitabnya yang terdahulu. Malah dia datangkan bukti-bukti dan tanda-tanda yang maha agung untuk kita. Tetapi kita masih tidak lagi beriman. Ataupun mereka tidak beriman. Mudah-mudahan kita beriman dan iman kita berterusan. Amin ya Allah. Adalah menzalimi dirinya. Ini peringatan sebenarnya. Mudah-mudahan kita mendidik anak-anak kita supaya tidak terpesong akidahnya. Ini sebab itu bunda sebut banyak kali dalam surah Al-Kahfi ni banyak menerangkan tentang akidah. Sebab dia ayat makkiyah. Ayat makkiyah ni banyak bercerita tentang akidah. Okey. Dan dia kata dan tidaklah ada yang lebih zalim. Maksudnya paling zalim lah menzalimi diri sendiri. Mereka yang diberi peringatan oleh Allah dan mereka menentang, mereka berpaling, fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah, dan mereka telah lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Saya sebenarnya benda ngeri-ngeri baca ayat ini. Mungkinkah ya Allah, wabak virus yang Allah turunkan ini adalah petanda kepada kita merosakkan diri kita sendiri? Adakah petanda Allah murka kepada kita? Sebab itu boleh ulang-ulang banyak kali istighfar mengingatkan diri sendiri dan sahabat syurga sekalian. Kita banyakkan istighfar kerana mungkin ini adalah ujian untuk mengingatkan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagaimana diceritakan untuk umat yang maksudnya yang berlaku dahulu. Dan berlaku ini apa yang diceritakan Al-Quran itu pengajaran, walaupun cerita itu adalah cerita umat zaman itu. Tetapi pengajaran untuk kita. So kita kena perlu beringat Okey, Andi ni daripada Sulawesi Sufi Zuli, rakan penulis juga, ada buku solo kisah hidup. InsyaAllah kita tangguh Sufi, kita punya buku kilang pun tutup, kilang cetak elok masuk cetakan, setiap cetak nak keluar tak boleh keluar. Tak apalah, kita bersabar sahajalah Waalaikumsalam Sufi. Okey. Ini yang bonda sebut tadi. Kita dah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita dah diterangkan dalam ayat. Mereka lah asalnya cerita ini adalah mereka. Diterangkan dalam ayat-ayat, di dalam kitab mereka, diterangkan tentang peringatan dan sebagainya. Tetapi apa mereka lakukan, dia kata mereka tidak akur juga. Kerana apa? Kerana apa? Ini yang kita takut ni. Allah mengingatkan, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatun ayyafqahuhu. Akinnatan rasanya. Okay, betul. Sebab tu saya kata, anda ni ingat-ingat
bila kita hafal ni, dia lalu lari gitu sebab bukan orang yang hafiz, dia hafal gitu-gitu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra. Dan sesungguhnya kami jadikan di dalam hati mereka beberapa lapis penutup untuk memahami, dan di dalam telinga mereka ini tebal, mereka tak dengar. Sebab itu kita beriman ini adalah rahmat Allah, hidayahnya. Terus-teruslah kita berdoa. Janganlah kita rasa kita selesa. Kita ada dalam comfort zone sebab kita dilahir Islam. Kita dah beriman. Tidak. Kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita terpelihara. Sebab kita takut sama dengan orang kafir yang diceritakan oleh Allah ini. Hati mereka sudah menjadi, orang kata, tertutup, beku. Sehingga telinga mereka pun tak mau dengar. Orang beri peringatan pun tak mau dengar. Menteri agama kita tiap-tiap hari ada live. Buka atau tidak, dengar atau tidak, itu juga adalah rahmat Allah kalau kita memang seorang yang suka mencari ilmu, mendengar dan mengikuti. Bukan dengar yang menghiburkan sahaja. Handphone di tangan, tetapi di tangan kita lah untuk menentukan. Kita nak cari ilmu apa. Ani Shazila, saya tak tahu nak sebut. Ani Shazila, Shaliza. Terima kasih. Okay. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Dan jika engkau menyeru mereka, kata in tad'uhum, kalau kamu dah seru mereka kepada petunjuk, falan yahtadu, mereka tidak juga mendapat hidayah, maka tidaklah akan mereka dapat selama-lamanya. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu seru mereka tetapi mereka tidak juga mahu mendapat hidayah, maksudnya mereka tidak membuka hatinya untuk diberi oleh Allah hidayah, maka sampai bila-bilalah dia tidak mendapat hidayah itu. Tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Jadi kita kita mahu bukan sahaja kerana berulang kali pun disebut. Kita ni Muslim, mudah-mudahan kita beriman daripada sejak kecil, dan kita ini, tugasan kita sekarang ialah memperkukuh, menambah, sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dari segi akidah, kalau kita belajar, iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana cara nak tambah dan bagaimana dia berkurang. Kalau kita nak tambah, maka kita perlu sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sentiasa waspada. Kalau kita berjalan, kita bekerja, kita peka. Perkara ini adakah boleh menyentuh ataupun boleh merosakkan akidah kita? Boleh menjauhkan kita dari, menggoyahkan iman kita atau tidak? Itu mesti ada dalam diri kita. Supaya Allah sentiasa memberi rahmah, memberi hidayah kepada kita. Sebagaimana juga apabila kita mahu menerangkan Islam kepada mereka yang bukan Islam, kita berdoa kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Malah bukan maksudnya kita nak pergi cakap baru kita berdoa. Bila kita berdoa untuk diri kita mendapat hidayah, kita sudah doa juga. Kita teruskan doa juga. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada semua mereka yang belum beriman. Supaya beriman kepadamu, Ya Allah. Ubahkanlah pemikiran mereka. Kita lihat ada kufar di negara kita yang degil, yang keras. Maka tidak salah, malah adalah tugas kita untuk berdoa. Mudah-mudahan mereka diberi petunjuk oleh Allah. Kembali kepada fitrah untuk beriman kepada Allah.
Apatah lagi doa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keturunan kita, saudara mara kita, sahabat kita. Mudah-mudahan semua kita bersama ke syurga. Jadi kita akan sambung nanti ayat 58 dan sebelum kita berpisah untuk hari ini, sekali lagi saya menyeru diri saya dan diri bonda dan semua sahabat-sahabat yang setia bersama bonda untuk mengikuti tadabbur ini. Kita teruskanlah beribadah kepada Allah. Kita tak keluar rumah, tidak haus, tidak apa, boleh sangat berpuasa. Kita boleh sahaja tadi bonda tanya dah sarapan ke belum, itu mereka yang tak puasa lah, sebab puasa sunat, tak wajib pun. Cuma bonda sebut, kita ni Allah dah bagi kita peluang beruzlah. Uzlah itu makan juga berpada, kita makan yang sepatutnya saja. Jangan kita lihat, kita ni selalu bonda lah, orang kata orang tua yang suka buka media sosial juga. Memang makanan lalu saja depan mata. Dan memang menggoda lah orang kata. Bonda know pun. Kan bonda know. Tergoda kan melihat makanan. Jadi kita ingat kepada Allah. Kadang-kadang makanan itu pun ada godaan daripada syaitan. Kerana pembaziran itu adalah saudara syaitan. Jadi kalau kita masak, anak-anak kita makan, alhamdulillah. Kita nakkan mereka bahagia, ceria bersama kita, sihat walafiat, kita sediakan makanan sihat. Maka mereka akan, kita juga akan dapat pahala. Tapi kalau kita buat yang melampau, maksud benda begini, kita hanya buat kerana memenuhi keinginan apabila melihat gambar-gambar makanan yang menyelerakan. Kita tak lapar pun. Bukankah ada mengatakan kita makan apabila kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nak tolonglah kakak diet. Dalam Akademi Bonda Noh ada yang kami gelar kakak diet sebab dia dietitian. Malam Ahad yang lepas, malam tadi ke? Malam semalam, pagi semalam, dia ada live bersama Hamka Idris tentang resepi apa hari ini. Sebenarnya dia menerangkan tentang cara kita diet untuk sihat. Kita nak kena sihat baru kita boleh beramal. Kalau kita tak sihat, kita susah nak beramal. Tetapi ialah ada juga penyakit yang bukan datang daripada makanan, tetapi menjaga makanan itu adalah satu usaha untuk kita kita menjaga kesihatan kita. Jadi selain mulut kita ni banyak perkara yang perlu dijaga rupanya. Menjaga daripada dia berbicara, menjaga dia daripada menelan perkara yang tidak baik, macam-macam. Menjaga dia supaya dia sentiasa menyebut yang baik-baik saja. Subhanallah, alhamdulillah. Bukan susah nak sebut benda tu, senang sahaja. Tidak perlu ambil kitab, tidak perlu bayar, tidak perlu macam-macam. Kita sebut saja. Terus kita dapat pahala yang banyak. Jadi itulah tugasan bibir kita, hati kita. Yang penting ialah hati kita. Makan tu pun sebenarnya kadang-kadang hati kita. Memang selera itu ditekap. Tetapi hati kita nak. Dan dia lalu kat tekak tu sekejap saja. Itulah yang kita rasa. Ingat tu Kalau kita nak melayan sangat tekak, tak sampai beberapa saat saja dia lalu ditekak. Bila sampai ke perut, kadang-kadang perut kita merayu. Kenapalah aku diisi dengan ini? Jadi berpada-padalah. Kembali ikut jadual makan yang biasa. Sarapan pagi-pagi, makan tengah hari, makan malam. Tak perlulah ada perantaraannya melainkan makanan-makanan yang memberikan kesihatan. Benda ni bukan pakar makanan, tetapi oleh kerana Allah uji dengan penyakit,
maka banyaklah makanan yang perlu dipertimbangkan. Apa benda selalu cakap? Kalau kena sekarang tidak boleh makan gula, benda selalu berkata syukurlah. Berapa lama dah makan dan minum gula. Mungkin terlebih dahulu, maka Allah bagilah berhenti sekarang atau kurangkan seboleh mungkin. Begitu juga garam. Semua benda ni kita perlu syukuri. Kita pernah rasa dah semua. Jadi kepada yang muda-muda, berpada-pada supaya bila tua kelak tidaklah tersekat secara total. Macam kawalan ni jugalah Jaga kawalan yang sedia ada sekarang ni hanya kawalan pergerakan, ketua rumah boleh pergi ataupun wakil rumah boleh pergi membeli makanan. Tapi kalau dah total lockdown nanti, samalah tu. Dah kencing manis memang tak boleh minum terus kalau dia sudah berada di tahap tertentu. Nasib baik benda ni borderline lagi, jadi masih boleh lagi minum sikit-sikit, tapi itu pun oleh kerana penyakit. Penyakit lain lah, benda tu dah macam boleh dikatakan tidak membancuh air manis, begitu. Jadi apa pun saya ingin kembali, celoteh saya di akhir ialah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu dizahirkan bukan di mulut semata-mata, tetapi al-amal bil jawarih, perbuatan dengan anggota. Sebab kita dah tahu kita dalam akidah ni as-sidqu bil lisan, an-nutqu bil lisan was-sidqu fil qalbi. Sebut dengan lidah dan di sini hati ini perlu as-sidq, benar. Benar tu kita saja yang tahu, orang lain tak tahu pun hati kita, melainkan Allah. Dan diamalkan dengan jawarih, dengan anggota. Jadi tolong jangan kata hati saya baik, kelakuan saya saja begini. Sebab hati yang baik itu mengeluarkan kelakuan yang baik. Kalau kita marah, susah tu nak senyum. Betul tak? Nampak senyum dibuat-buat. Begitulah. Jadi kalau kita nak senyum, kita nampak manis, nampak membahagiakan orang lain, ialah keikhlasan dan kejujuran di hati. Buang semua. Maafkan semua orang lain. Jangan ada sedikit pun yang boleh menodakan hati kita sehingga terkeluar di wajah kita dan terkeluar di bibir kita perkataan yang tidak baik, tertulis perkara yang tidak baik, perbuatan kita yang tidak memungkinkan. Itu sahaja celoteh bonda pagi ini, bukan celoteh. Saya mohon untuk ia menjadi ilmu yang menjadi peringatan untuk kita semua. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita sama-sama membaca doa selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon keselamatan pada agama, fiddin, wa afiatan fil jasadi, dan afiah pada jasad, wa ziyadatan fil ilmi, dan penambahan dari segi ilmu, wa barakatan fil rizki, dan barakah pada rezeki, wa taubatan qablal maut, mudah-mudahan kami bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dan mendapat rahmah ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kami mati juga mendapat pengampunan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar, berjaya terselamat daripada api neraka.
wal afwa indal hisab, dan mendapat pengampunan ketika dihisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, janganlah kamu palingkan hati kami setelah kamu beri hidayah, ya Allah. Wa hab lana, berilah kami min ladunka, daripadamu ya Allah, rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebahagiaan. Wa qina azabannar, dan ya Allah, jagalah kami semua daripada api neraka. Ya Allah, kami ingin bersama kesemuanya ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.